Okey, hai semua. Hari ni kita nak belajar bab 8.1 iaitu jenis sistem respirasi. Okey, yang pertama sekali kita nak tengok dulu, kenapa ada sesetengah organisma dia memerlukan struktur respirasi khas. Struktur respirasi khas ni macam mana? Struktur respirasi khas ni macam dia ada organ untuk pertukaran gas tu berlaku. Okey, maksudnya dia ada organ tersendiri yang khas untuk pertukaran gas respirasi berlaku. Okey, untuk pengetahuan semua, bukan semua organisma perlukan struktur respirasi khas. Contohnya organisma unisel macam paramecium, dia tak perlukan struktur respirasi khas. Dia tak perlu ada organ tersendiri untuk pertukaran gas berlaku. Okey, malah pertukaran gas tu hanya boleh berlaku melalui resapan ringkas saja. Resapan ringkas ni maksudnya gas respirasi tu meresap terus je melalui badannya. Okey, meresap masuk atau meresap keluar terus melalui permukaan badannya. Manakala macam kita manusia, kita perlukan sistem respirasi yang kompleks ataupun kena ada struktur respirasi khas kita. Contoh macam paru-paru kita, alveolus kita. Okey. So kenapa? Kenapa organisma unisel ni boleh jalankan resapan ringkas manakala manusia kena ada sistem respirasi kompleks. Okey. Ini sebab dia. Okey, sebabnya organisma unisel mempunyai nisbah jumlah luas permukaan per unit isi padu yang besar. Manakala manusia mempunyai nisbah jumlah luas permukaan per unit isi padu yang kecil. Okey, apa maksud dia tu? Okey, yang ni berkait dengan matematik sikit. Okey. So, contohnya di sini. Okey, ini kita buat nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu. Okey, katakan organisma unisel macam paramecium. Okey, kita tetapkan jumlah luas permukaan dia 1. Okey. Okey, manakala contoh unisel, organisma unisel macam paramecium, isi padu dia. Kalau kita tengok paramecium ni, okey, ini luas permukaan dia. Okey, kalau kita tengok dari tepi, okey, isi padu dia kan kita nak tengok. Kalau tengok dari tepi, paramecium ni dia nipis sahaja badannya. Okey, so kita boleh katakan isi padu dia kecil. So contoh jumlah luas permukaan dia 1, isi padu dia tak jauh beza pun dari jumlah luas permukaan dia. Okey, contoh 2. Okey, dan kita cuba tukarkan nisbah ni dalam bentuk pecahan. Okey, iaitu jadi 1/2. So 1/2 sama dengan 0.5. Manakala kalau kita tengok pada contohlah manusia. Okey. So katakan, okey, kita buat yang sama jumlah luas permukaan manusia pun 1. Contoh. Okey, tapi kalau kita tengok isi padu badan manusia ni, okey, besar. Okey, berbanding dengan paramecium. Betul tak? Jadi dia visible. Okey, kita boleh nampak dari jauh isi padu badan manusia ni. Okey, jadi contoh kita katakan isi padu badan manusia ni 10. Contoh. Okey, kita tukarkan dalam bentuk pecahan 1/10. Kita dapat berapa? Okey, 1 bahagi 10 kita akan dapat 0.1. Okey, jadi nampak? Sebab itu kita katakan organisma unisel jumlah luas nisbah jumlah luas permukaan per unit isi padu dia lebih besar. Nampak 0.5. Kan 0.5 lebih besar daripada 0.1. Okay, manakala nisbah jumlah luas permukaan per unit isi padu manusia kecil. Okay, sebab 0.1 kan lagi kecil daripada 0.5. Sebab itu manusia memerlukan sistem respirasi yang kompleks. Okay. Okay, sekarang ni kita nak tengok kepada seterusnya. Okay. Apakah ciri penyesuaian struktur respirasi? Okey, ciri penyesuaian struktur respirasi ni adalah, dalam organisma yang memerlukan sistem respirasi kompleks, terdapat persamaan antara setiap sistem respirasi tu. Baik contoh kita tengok sistem respirasi manusia ke, katak ke, ataupun
belalang ke, akan ada persamaan dalam struktur respirasi tu. Walaupun strukturnya berbeza tapi ada persamaan dia. Dari segi ciri penyesuaian dia. Ciri penyesuaian ni apa? Ciri penyesuaian ni adalah apa yang menjadikan sistem respirasi tu efisien. Biasanya sistem respirasi ataupun struktur respirasi ni bilangan dia akan banyak. Biasanya. Kenapa? Explanation untuk bilangan banyak ni adalah untuk menghasilkan jumlah luas permukaan yang besar. Contoh kita ambil alveolus manusia. Alveolus manusia kita dah pernah belajar waktu form 3. Dia macam buah anggur. So macam ni. Dia kecil tapi dia banyak. Dia kecil tapi dia banyak sangat. Beribu-ribu. Jadi kalau contoh alveolus ni kita ambil satu-satu, kita kupaskan dan kita tampal, tampal ataupun tepekkan dia pada permukaan sesuatu. Kita combine semua sekali, kita boleh cecah, keluasan seperti padang tenis. Padang tenis, court tenis tu. Walaupun alveolus tu saiz dia kecil sangat, kecil lagi macam besar buah anggur je ataupun mungkin kecil lagi, tapi kalau kita buka, dan kita tampal pada satu permukaan, dia punya keluasan boleh cecah keluasan court tenis tu. So sebab tu bilangan biasanya struktur respirasi bilangan dia banyak. Seterusnya adalah nipis. Struktur respirasi ni biasanya nipis. Sebab kenapa? Untuk mudahkan resapan gas respirasi. Bila dia nipis, resapan tu berlaku dengan lebih mudah. Sebab yang kita nak resap ni adalah oksigen. Oksigen ni dia adalah molekul kecil. Kemudiannya permukaan struktur respirasi ni sentiasa lembap. Biasanya memang lembap. Sebab kenapa? Untuk membolehkan gas respirasi melarut. Walaupun dia meresap, tapi bila dia lembap, dia akan melarut. Melarut dalam cair lah. Mungkin mucus ke apa. Bila dia melarut tu, memudahkan juga resapan kita. Dan biasanya struktur respirasi ni juga dilengkapi jaringan kapilari darah yang padat. Kenapa? Untuk memudahkan pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Sebab bila gas respirasi tu dah meresap melalui struktur respirasi, dia akan diangkutlah ke seluruh badan. Ke sel-sel tisu yang lain. Jadi perlukan jaringan kapilari darah. Tapi yang ni hanya untuk macam organisma yang ada darah lah. Yang ada sistem pengangkutan. Contohnya macam ikan, manusia. Tapi kalau macam belalang, dia tak ada kapilari darah sebab dia memang tak ada darah. So itu dia. Dan tambahan lagi satu. Tapi yang ni dia dah dalam explanation atas ni sebenarnya. Struktur respirasi kita mempunyai nisbah jumlah luas permukaan per unit isi padu yang besar. Sekarang ni kita nak tengok struktur respirasi serangga dahulu. Struktur respirasi serangga. Serangga ni dia punya struktur respirasi adalah berasaskan sistem trakea. Trakea tu apa? Dalam manusia pun kita ada trakea sebenarnya. Tapi kita tak ada sistem trakea. Kita hanya ada organ trakea ni. Tapi kita tak ada sistem dia. Serangga ni memang semua organ respirasi dia berasaskan trakea. Berasaskan sistem trakea. Trakea ni kalau saya explain dengan cara yang mudah, dia lebih kepada saluran. Tube macam tu. Saluran ataupun tube. Jadi serangga ni dia ada banyak tube dalam badan dia. Nak bawa gas respirasi daripada yang saiz agak besar kepada yang paling kecil sekali. Yang paling kecil yang tak boleh nampak dengan mata kasar kita. Dia berasaskan tube. Kalau kita manusia ada banyak lah, bukan sahaja trakea je. Kita ada alveolus dan sebagainya. Kita bukan berasaskan tube semata-mata. Tapi kalau belalang memang berasaskan tube. So kita tengok. Ni contoh belalang. So nampak? Ni dia ada tube ni. Inilah kita panggil trakea.
So itu dia. Tapi dia ada tambahan lah. Untuk udara tu masuk, kena ada macam kita lah. Nak bagi udara masuk, kita kena ada lubang hidung. Okay, kalau dia tak ada lubang hidung. Dia ada spiracle. Spiracle tu bukan dekat muka dia ni. Dekat bawah badan dia ni. Yang mana spiracle ni macam lubang hidung juga, iaitu dia liang. Tapi dia sangat kecil lah. Dia kecil membolehkan udara masuk. Okay. Okay. So, bila udara masuk melalui spiracle, dia akan pergi ke sistem trakea kita ataupun dalam trakea kita ni. Dan trakea ni dia akan bercabang menjadi satu tiup yang lagi kecil lagi. Yang lagi halus lagi, nampak? Okay, kalau trakea ni dia akan bercabang jadi tiup yang lagi kecil. Ni trakea, ini tiup yang lagi kecil. Tiup yang lagi kecil ni kita panggil trakeol. Okey, trakeol, dan dia punya cabang ni dia akan connected kepada tisu badan dia. Terus kepada tisu badan dia, trakeol. So, trakeol ni lah dia punya struktur respirasi sebenar di mana pertukaran gas berlaku. Okey, dan nampak ciri-ciri trakeol sama macam ciri-ciri struktur respirasi yang kita bincangkan tadi. Iaitu bilangan dia banyak. Okey, bilangan dia banyak. Okey, trakeol ni banyak. Kenapa bilangan dia banyak? Untuk jumlah luas permukaan yang besar. Untuk explanation, struktur respirasi ni tak kisahlah belalang ke ikan ke. Okay, explanation dia, kalau dalam kalau dalam exam minta dia explain, okay, kita bagi je point yang macam ni. Okay, kita bagi je explanation yang ada dalam kotak-kotak merah ni. Okay, kenapa bilangan kena banyak? Untuk dapatkan jumlah luas permukaan yang besar. Okay, untuk explanation, gunakan yang sama je untuk semua jenis organisma. Macam yang dalam kotak merah tu. Okay, kenapa dinding dia nipis? Okay, untuk memudahkan resapan gas respirasi. Ataupun untuk memudahkan resapan gas respirasi. Dan juga dinding trakeol ni dia juga lembab. Kenapa dinding trakeol tu lembab? Untuk membolehkan gas respirasi tu melarut. Okay. Okey, so seterusnya kita tengok struktur. Sebelum itu, ada setengah serangga, bukan semualah, ada setengah macam belalang. Dia ada tambahan dekat dia punya struktur respirasi adalah dia ada macam belon ni. Iaitu kita panggil kantung udara. Yang mana dia akan mempercepatkan penghantaran gas respirasi semasa aktiviti cergas. Kantung udara ni biasanya dia simpan udara. Okey, contoh bila belalang ni dia diancam, contoh kita manusia cuba nak tangkap belalang. Belalang pun dia akan lompat dengan laju, dari satu tempat ke macam-macam tempat. Jadi waktu tu, kalau nak harapkan udara masuk dalam spiracle dia lambat. Dia perlukan gas respirasi yang banyak. Jadi untuk cepatkan penghantaran gas respirasi, dia gunakan udara ataupun gas yang dah sedia ada dalam kantung udara ni waktu aktiviti cergas. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada struktur respirasi ikan. Okey, struktur respirasi ikan memang insang lah. Okey, ini semua ni kita panggil insang. Tapi sekarang ni kita nak delve deeper kepada apa yang ada dalam insang tu. Okey, ini macam gambaran dekat insang. Okey, insang ni, dia terdiri daripada filamen dan juga lamela. Yang mana filamen dan lamela ni dia akan attach pada lengkung insang. Filamen ni dia akan disokong ataupun dia akan attach pada lengkung insang. So dalam filamen, filamen ni dia satu unjuran macam ni. Itu filamen. So dalam filamen ni dia dibentuk daripada gabungan banyak lamela. Daripada gabungan banyak lamela. Lamela ni adalah macam plate. Macam tu lah. Tapi dalam istilah buku teks dia panggil unjuran nipis dan pipih. Kalau saya bayangkan dia macam satu plate. Plate yang nipis, yang gabung banyak dia bentuk satu unjuran panjang iaitu filamen. So lamela ni macam plate yang nipis, nampak ni. Ni satu-satu ni kita panggil lamela.
So, lamela inilah struktur respirasi di mana pertukaran gas berlaku dalam ikan. So, untuk lamela, kita nampak lamela ni dia ada bilangan yang sangat banyak. Okay. Kenapa dia ada bilangan banyak? Explanation sama yang macam kat depan tadi, iaitu untuk memberikan jumlah luas permukaan yang besar. Dan lamela ni dia memang nipis lah, memang sangat nipis. Okay. So, kenapa dia nipis? Supaya untuk memudahkanlah resapan gas respirasi. Okay. Dan juga dia ada banyak kapilari darah untuk memudahkan pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Okay. So, itu struktur respirasi ikan. Sekarang ni kita pergi kepada struktur respirasi katak. Okey, untuk struktur respirasi katak, katak ni dia unik sebab dia ada dua struktur respirasi. Yang pertama dia ada paru dan yang kedua melalui kulit dia sendiri. Okey. Okey, so kita tengok. Okay, adakah katak gunakan dua-dua struktur respirasi di serentak? Actually tak. Okay, kulit dia hanya guna waktu keadaan kurang aktif. Maksudnya bila katak tu tengah duduk dekat tepi-tepi tasik, okay, tanpa ancaman daripada manusia ataupun haiwan lain, dia akan bernafas melalui kulit dia. Okay, so kulit ini adalah ciri penyesuaian kulit katak. Yang pertama, kulit katak ni nipis. Okay, explanation sama untuk memudahkan resapan gas respirasi. Okay, kemudiannya kulit katak ni dia lembap. Lembap maksudnya dia ada macam satu lapisan lain lah. Untuk apa? Untuk memudahkan resapan gas. Untuk memudahkan gas respirasi melarut. Ingat, kalau lembap, keyword dia melarut. Okay, membenarkan gas respirasi melarut. Okay. Kemudiannya, bawah kulit katak ni ada jaringan kapilari darah yang banyak. Okay, untuk apa? Kalau kapilari darah, ingat darah ni dia di bawah sistem pengangkutan. Sistem pengangkutan badan. Jadi, untuk mengangkut gas oksigen dan karbon dioksida. Ataupun kita boleh tukar oksigen dan karbon dioksida tu sebagai gas respirasi. Okey, itu ciri-ciri kulit. Kalau ciri-ciri peparu pula, okey, peparu pula, permukaan peparu katak ni berlipat-lipat. Okey, dekat sini tak ada gambar dia. Mungkin boleh tengok dalam Google ataupun kalau saya edit video ni saya akan sediakan. Okey, so permukaan peparu katak ni berlipat-lipat. Actually, berlipat-lipat ni sama maksud dengan ciri penyesuaian iaitu banyak. Okey. Jadi kalau kita nak terangkan kenapa permukaan peparu katak ni berlipat-lipat, okay, kita boleh ambil explanation yang sama dengan kenapa suatu struktur respirasi tu banyak, iaitu untuk menambahkan jumlah luas permukaan ataupun untuk memberikan jumlah luas permukaan yang besar. Kemudiannya membran peparu katak ni juga nipis. Okey, macam biasalah kenapa nipis? Untuk memudahkan gas respirasi meresap. Okey, resapan gas respirasi. Kemudiannya dinding peparu katak ni sentiasa lembap. Kalau lembap ni untuk memudahkan gas respirasi melarut lah. Okey, kemudiannya kulit katak ni juga dia kaya dengan jaringan kapilari darah. Kenapa kaya dengan jaringan kapilari darah? Untuk memudahkan gas respirasi diangkut. Okey, ataupun memudahkan pengangkutan gas respirasi. Okey. So, seterusnya kita tengok struktur respirasi manusia. Okey, memanglah kita ada peparu semua, bronchus, bronchiol, tapi tempat yang betul-betul spesifik di mana pertukaran gas berlaku adalah alveolus. Alveolus ni tempat betul-betul pertukaran gas tu berlaku. Okey, kita tengok penyesuaian alveolus. Okey, so penyesuaian alveolus adalah bilangan alveolus ni banyak. Memang sangat banyak. Okey. So, kenapa dia banyak? Explanation yang sama untuk tambahkan jumlah luas permukaan. Okey. Kemudiannya dinding alveolus ni juga adalah lembap. Okey. So, kenapa lembap? Untuk memudahkan gas respirasi melarut.
Okey. So kemudiannya adalah jaringan kapilari darah dia banyak. Kenapa? Untuk angkut oksigen dan karbon dioksida ataupun untuk angkut gas respirasi. Kemudiannya dinding nipis setebal satu lapisan sel. Okey, kenapa dinding nipis? Untuk memudahkan gas respirasi meresap. Okay, kalau awak baca buku teks tu page by page, awak akan nampak explanation untuk setiap point ni berbeza lah actually. No, sama je. Okay, ayat dia tu mungkin diubah-ubah lah dari segi structure ataupun dari segi istilah. Contoh saya ambil satu dinding nipis. Okay, mungkin kalau awak baca dekat kalau awak baca dekat kalau katak punya mungkin dia kata sangat telak terhadap gas respirasi ataupun dia kata memudahkan resapan gas respirasi. Tapi dekat manusia untuk penerangan nipis, dia kata memudahkan peresapan gas. Ada beza sikit kan? Tapi sebenarnya sama je. Mungkin dia ubah dari segi term. Mungkin mudah tu dia jadi cepat. Mungkin. Tapi konsep dia sama untuk resapan. Kalau nipis untuk resapan. Lembap untuk dia melarut. Okay, jaringan kapilari darah untuk angkut. Okay, banyak jumlah luas permukaan. Dia punya keyword tu masih ada kat situ. Tapi dia ubah-ubah lah. Mungkin dia pakai term cepat ke mudah. Itu boleh ditukar. Okay, tapi dia nak keyword dia kerana exam tu. Okey, sekarang ni kita nak tengok perbezaan antara struktur respirasi semua organisma yang kita belajar tadi. So, perbezaan mereka salah satunya adalah daripada struktur respirasi dia. Kalau serangga based on tracheol lah, tempat pertukaran gas tu berlaku dekat tracheol. Kalau ikan pula filamen dan lamella insang. Katak pula kulit dan peparu. Manusia alveolus. Okey, dan seterusnya perbezaan seterusnya bagaimana nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu yang tinggi bagi struktur respirasi diperoleh. Okey, jadi macam mana kita boleh tingkatkan jumlah luas permukaan per isi padu, nisbah jumlah luas permukaan per isi padu. Okey, untuk setiap organisma ni. Macam mana kita tingkatkan jumlah luas permukaan per unit isi padu untuk setiap organisma ni. Walaupun setiap organisma ni dia adalah organisma yang isi padu besar. Macam mana kita boleh tingkatkan nisbah ni? Okay, kalau serangga adalah dengan adanya tracheol yang banyak. Kalau ikan pula filamen dan lamella insang yang banyak. Kalau katak pula permukaan dalam peparu dia berlipat-lipat. Okey, dan juga keseluruhan permukaan kulit. Okey, permukaan kulit dia kan meletupi seluruh badan dia. So, jumlah luas permukaan kulit tu besar lah. Okey, kemudiannya manusia bilangan alveolus yang banyak. Okey, sekian perkongsian daripada saya untuk bab ini. Okey, sekian. Terima kasih.